Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalam ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudari yang saya kasihi dan saya muliakan, kali ini kita berkongsi pula mengenai tajuk Al-Quran. Sebut saja Ramadan tak akan dapat dipisah dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk kepada manusia, yang menjelaskan petunjuk. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan yang membezakan di antara yang benar dan yang salah. Tuan-tuan sekalian, tak dapat dinafikan bulan Ramadan saja kita akan diperingatkan dengan riwayat dan kisah Jibril mendatangi Rasulullah SAW untuk mentasmi', untuk diperdengarkan bacaan Al-Qurannya kepada Jibril. Sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Apakah kaitan di antara Al-Quran dengan takwa? Kalau hari itu kita sebut takwa itu ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjunjung segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Nah, sekarang Allah memperingatkan bulan ini adalah bulan Al-Quran. Artinya apa, tuan? Ketaatan dan kepatuhan itu mestilah kepada Allah sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran. Sebagai orang bertakwa tidak dapat tidak, kita kena rujuk dan kembali kepada Al-Quran yang menjadi petunjuk kepada manusia, hudal linnas, menjadi penerang, penjelas kepada manusia. Al-Quran mestilah menjadi bukan saja bacaan harian, tetapi mesti ditadabbur, mesti dipahami, mesti dimengerti, kerana dia menjadi panduan, hudal linnas, menjadi panduan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Quran segala perkara, bukan saja berhubung dengan ibadah, tapi berhubung dengan muamalat, jual beli, pinjam meminjam, politik, sosial, perang, damai. Maknanya semua urusan ada di dalam Al-Quran. Amat malanglah sekiranya kalau di dalam bulan Ramadan kita tidak mentadabbur Al-Quran, kita tidak mengambil peluang untuk mentadabbur Al-Quran, supaya kita nanti bila habis bulan Ramadan, kita jadi orang bertakwa yang berpegang teguh kepada Al-Quran, menjunjung Al-Quran. Berapa ramai tuan-tuan lepas raya, dulu memang dia khatam Quran, tetapi tiba-tiba dia telah menolak hukum Al-Quran. Dia telah mengenepikan ketetapan-ketetapan Allah dalam Al-Quran, berhubung dengan aurat, berhubung dengan riba, berhubung dengan politik, berhubung dengan undang-undang, berhubung dengan sosial. Apakah puncanya? Puncanya kerana di bulan Ramadan itu hanya sekadar membaca dan dapat mengkhatamnya saja. Bukanlah salah, dapat pahala, insya-Allah dapat pahala. Setiap hurufnya mengandungi pahala. Tetapi di bulan Ramadan ini sepatutnya lebih daripada itu, iaitu mentadabbur, memahami, mengerti apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Itu sebabnya tuan-tuan, Al-Quran dengan takwa tidak dapat dipisah, tidak dapat dipisahkan. Dan untuk memahami Al-Quran, yang paling mengerti dan yang paling faham Al-Quran ini siapa, tuan? Adakah ulama? Bukan. Yang paling mengerti dan paling memahami Al-Quran adalah Rasulullah SAW, kerana dialah yang Allah turunkan Al-Quran. Kepadanya lah Allah turunkan Al-Quran, dan Rasulullah lah yang mempraktis Al-Quran itu menjadi realiti dalam kehidupan. Sehingga Rasulullah SAW dikhabarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bila ditanya tentang pribadi Nabi, kana khuluquhul Quran. Pribadi Nabi itu akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi Nabi SAW telah mempraktis, menghayati, mengamali Al-Quran dalam kehidupannya. Kalau kita mahu tengok Al-Quran secara live, mau tidak mau kena tengok Nabi SAW. Untuk itu kenalah mempelajari hadis Nabi, kenalah mempelajari sejarah hidup Nabi, kenalah mempelajari pribadi dan tingkah laku harian Nabi SAW, untuk kita hayati dan mempraktis Al-Quran dalam kehidupan. Jadi dua perkara dalam bulan Ramadan ini, kita mentadabbur Al-Quran, dan bagi menghayati dan merealisasikannya dalam hidup, kita perlukan mempelajari hadis Nabi SAW.
Saya kira cukup sekadar itu untuk menjadi renungan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini dapat menghasilkan kita menjadi orang beriman yang bertakwa, yang merealisasikan Al-Quran, menjunjung Al-Quran dan mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Selepas Ramadan kita menjadikan Nabi sebagai contoh dalam hidup kita ni, qudwah hasanah, supaya hidup kita benar-benar menjadi muslim dan muttaqin sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala.